Soalan ada perlu kita menghitung zikir kita yang kita zikir ataupun tak? Ada perbincangan di kalangan sarjana kerana ada riwayat oleh Al-Imam Ad-Darimi berhubung dengan bantahan Abdullah bin Mas'ud terhadap orang-orang yang hasar kan, dia menggunakan batu untuk menghitung. Kesimpulannya ialah, untuk apa kita hitung? Kalau kita hitung itu kerana kita nak mendisiplinkan diri kita. Ada riwayat Aisyah menghitungnya kerana dia menggunakan biji kurma. Kalau kita guna zikir itu kerana nak hitung supaya kita besok tak kurang pada ni, ataupun sentiasa zikir kita itu lebih, nak bagi banyak. Jadi hatta ulama-ulama, sebab tu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, walaupun ada di kalangan para ulama yang menyebut tentang biji tasbih sebagai bid'ah dan seumpamanya, tapi Ibn Taimiyah kata, wah, ada syai'un hasan, ia sesuatu yang baik. Dan Ibn Utsaimin juga menyatakan bahawasanya kalau dia dah nak zikir lebih pada yang had 33 tu, tak boleh nak kira dengan jari, dia mungkin perlukan benda untuk dia kira. Mungkin tuan-tuan sebahagian orang guna elektronik kan, yang kecil-kecil macam ni kan, kita guna, ataupun ada orang macam-macam, tapi bukan untuk tunjuk ke orang, tengok ni aku zikir berapa kali dah hari ni, tengok. Bukan macam tu. Tapi untuk kita, kalau kita tengok, semalam aku istighfar 1000, hari ni 500 ya, korang dah semalam. Untuk disiplin diri kita, itu tidak mengapa, kerana itu bukan kerana tujuan riak. Al-Imam Ibn Jauzi dan Talbis Iblis, dia mengingkari orang yang pegang tasbih itu kerana menunjuk-nunjuk pada orang. Tapi kalau untuk disiplin diri kita, supaya kita ingat tiap hari kita tak mau kurang lah. Kata sejak aku ni umur 50, 60, 70 ni tak mau kurang lah misalnya. Itu baik untuk satu orang. Macam juga satu orang, Nabi sebut tentang orang yang sembahyang malam, wa aiqadahu fasalla raka'atain, kejutkan ahli keluarga dia, isteri dia sembahyang 2 rakaat. Tapi kalau orang tu dia sembahyang 2 rakaat, dia sembahyang tak malam 4 rakaat, dia tak mau kurang pada 4 rakaat. Bandingkan dia pun tak dan besok nak kerja, nak dan bangkit pun mungkin 4, mungkin 5, dah 2 jam ya. Dengan nak baca Quran panjang sikit tak sempat. Bayang 4. Tak apalah. Dia memang dok kira dia 4 rakaat. Walaupun Nabi tak kata 4 rakaat. Paling kurang 2 rakaat. Tapi dia 4 tu pun dia 6. Tapi dia kata kalau dia kurang pada 4 tu, dia rasa macam kurang sikit aku ni. Untuk diri dia. Untuk diri dia. Untuk diri dia. Bukan dia nak pergi habang, nah, hampa semua jangan kurang pada 4 lah. Dah, untuk diri dia. Untuk diri dia. Saya nak sebut macam ni. Tuan-tuan, agama ni, agama yang kita amalkan, ia membawa kita pada Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang hari-hari awal orang bertemu agama, dia mungkin terkejut dan tak apa faham agama. Walaupun dia mengaji faham, macam faham, tapi dia tak menikmati faham. Saya nak buat contoh tuan-tuan. Ini contoh hidup kita. Kita pergi tengok dengan kita baca saja ni tak sama. Tuan-tuan tak pernah pergi umrah, tak pernah tengok tempat Kaabah, tak pernah pergi haji. Tapi baca buku haji ni hancur habis lah. Bila pergi, lalui, dia tak sama. Hukum tu sama lah. Kita akan tahu, orang ramai macam ni. Dia kadang-kadang hadapi. Dia ingat, sentiasa nak ingat Allah. Rupanya orang tolak-tolak ni nak kena konsentrate. Macam tu juga. Kita tahu fadilat Fatihah banyak. Tapi berapa kali kita dalam semayang baca Fatihah, sedang-sedang amin dah. Sedangkan fadilat Fatihah ni besar, paling besar. Setiap hari kita baca. Tapi apabila kita sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berapa kali kita terasa benar-benar kita memuja Allah sekalian alam. Ar-Rahman Ar-Rahim. Berapa banyak kali kita merasa, ya Allah pengasih, Maliki Yaumiddin. Betapa banyak kita terasa kita menghadirkan diri pada hari kiamat.
Sebab itu ada salat malam yang menjadikan kita hadir. Allah suruh kita salat malam kerana ia lebih lekat di hati kita. Kadang-kadang manusia ni dia terlupa dengan keindahan. Agama indah, tapi dia terlupa dengan tujuan. Macam saya andaikan macam orang beli pinggan, dia minat pinggan, beli pinggan mahal-mahal, cantik pinggan dia, mahal satu-satu pinggan, siap-siap pinggan banyak, tapi dia tak, ataupun dia beli periuk banyak rumah dia, periuk macam-macam jenis, tapi dia tak pernah duk masak. Orang tak beli periuk buat apa? Masak tak rajin. Pinggan ada buat apa, tapi tak pernah duk makan. Tak ada lauk pun yang diisi. Agama dengan segala keindahan, walaupun hukum hakam syarak ada, tapi zauq, menikmati makna agama. Disitulah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menulis kitab Ihya Ulumuddin. Walaupun dalam Ihya Ulumuddin ada hadis-hadis yang dhaif, sebagian yang telah yang lemah, yang sangat lemah, dan ada yang dipalsukan. Tetapi keseluruhan tujuan Ihya Ulumuddin ialah menghidupkan makna agama. Bukan sekadar takbir di dalam solat sahaja, bukan sekadar rukuk saja, tetapi apa yang ada di sebalik itu. Kerana Al-Ghazali telah melalui kehidupannya, melihat sebagai seorang faqih, dia merasakan perlunya untuk dia melihat makna kerohanian di situ. Walaupun ada beberapa isu dan ihya itu dikritik mungkin sedikit tidak selaras dengan apa yang menjadi kalam yang sepatutnya, pernah dibakar di Andalus dan sebagainya. Tetapi konsep ihya itu yang nak dibawa untuk kita fahami. Mudah-mudahan Allah merahmati kita supaya kita tahu bahawa akhirnya bukan mufti, bukan ustaz, akhirnya kita dengan Allah. Apa hubungannya?